Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurkasih binti Abdurrahim, saya berumur 12 tahun dan saya seorang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Petagas Daerah Penampang. Saya memegang jawatan sebagai seorang pengawal sekolah. Hobi saya ialah menyanyi dan membaca buku. Cita-cita saya pula ialah menjadi seorang dokter hewan. Antara pencapaian dan penglibatan saya ialah pertandingan syair tempat pertama peringkat PPD Penampang dan pertandingan tarian solo tempat ketiga peringkat PPD Penampang. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Tupai dengan Singa. Penerbit buku ini ialah Nurul Azila Arifin dan Mimi Samuel. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Jumlah muka surat buku ini pula ialah 16. Mengenai penerbit dan jumlah muka surat sudah saya jelaskan. Sekarang saya nak ceritakan pula tentang kisah yang ada di dalam buku ini. Dalam buku ini menceritakan ada sepasang tupai yang tinggal di sepohon pokok. Kawan-kawan, cuba gambarkan pokok tersebut. Pokok itu sangat besar dan rimbun. Tupai melompat ke sana kemari untuk mencari makanannya. Kawan-kawan nak tahu tak? Tupai menyimpan makanannya yang banyak di dalam sarangnya. Sarangnya terletak di dalam lubang pada sebatang pokok. Tiba kawan-kawan, singa selalu berehat di bawah pokok sarang tupai itu. Tiba-tiba pada suatu masa, singa melihat tupai melompat ke sana kemari dengan riang. Kawan-kawan, singa merasa hairan melihat keadaan si tupai. Namun begitu, ia membiarkan sahaja tupai mencari makanannya. Dalam cerita buku ini, ketika sedang melompat-lompat, tupai terjatuh ke atas kepala singa. Ketika itu, singa sedang tidur dengan nyenyak. Singa berasa terkejut, lalu menangkap tupai. Tupai merasa takut. Ia meminta maaf daripada singa. Pada mulanya, singa tidak mahu memaafkan tupai. Namun begitu, ia berasa kasihan melihat tupai. Singa berkata kepada tupai, "Aku akan melepaskan kau, tetapi bersyarat." Tupai merasa gembira. Ia akan mengikuti apa jua syarat yang dikenakan oleh singa. Singa bertanya kepada tupai, "Mengapa hewan kecil sepertinya selalu gembira? Ia binatang besar tetapi tidak gembira." Tupai memberitahu kepada singa, ia boleh menjawab soalan itu, tetapi ia memerlukan tempat yang tinggi untuk menjawab soalan itu. Singa pun bersetuju. Ia melepaskan tupai. Tupai melompat ke atas pokok dan berkata, ia selalu gembira kerana ia baik hati. Namun kawan-kawan, singa tidak paham akan maksud tupai itu. Kawan-kawan, tupai memberitahu lagi kepada singa. Singa selalu membunuh binatang kecil untuk dijadikan makanan, manakala ia hanya memakan buah-buahan sahaja. Singa berasa marah ketika mendengar kata-katanya. Ia terus melompat ke atas pokok dan mengaum. Tupai memberitahu lagi kepada singa, jika singa baik hati, ia tidak akan marah ketika mendengar kata-katanya. Singa bertambah marah dan mengaum lebih kuat. Tupai pula terus melompat dan meninggalkan singa. Jadi kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah baik hati kepada sesiapa sahaja. Apabila kita baik kepada sesiapa sahaja, kita akan merasa gembira, senang hati dan tidak stres. Berbalik kepada sikap singa yang kuat marah, apabila kita menjadi seorang yang pemarah, kita akan dijauhi rakan-rakan kita, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, jadilah seorang yang baik hati kepada sesiapa sahaja, tak kiralah tua atau muda. Dan jauhi sikap sombong dan pemarah. Kawan-kawan, saya ada lagi 4 buah buku cerita yang bertajuk Aladin dengan Lampu Ajaib, Puteri Beradu, Si Comel Bertudung Merah, dan Serigala dengan Murai.
Buku cerita yang pertama menceritakan tentang ada serigala yang mencari makanan, namun tidak ditemuinya. Ia berasa penat dan berehat di bawah pokok. Buku cerita yang kedua menceritakan si comel bertudung merah pun segera pergi ke rumah neneknya yang tidak jauh terletak di pondoknya. Ketika melintasi hutan, si comel bertudung merah melihat beberapa pokok bunga yang cantik. Buku cerita yang ketiga menceritakan raja menjemput seluruh rakyat termaksud 12 pari-pari dan ahli sihir. Malangnya dia terlupa menjemput seorang lagi ahli sihir Ketika pari-pari ke-11 sudah memberkati bayi, tiba-tiba ahli sihir yang jahat datang dengan keadaan marah karena baginda tidak menjemputinya. Dan buku cerita yang terakhir menceritakan Aladin menyuruh jin lampu ajaib mengumpulkan harta untuknya. Dia menjadi kaya raya dan berkawin dengan putri. Orang jahat menyamar menjadi penjual lampu. Dia mahu mencari lampu ajaib itu dan merampas lampu itu dari Aladin. Sekian sahaja cerita dan ulasan yang dapat saya persembahkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.